Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam sejarah tingkatan 2 bab 3.2, iaitu perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Perubahan yang berlaku di Eropah, terutama perkembangan perindustrian, menyebabkan British memerlukan bahan mentah yang mencukupi untuk menjamin pengeluaran hasil industri di Eropah. Kemakmuran negeri-negeri Melayu yang kaya dengan biji timah mendorong British berusaha meluaskan kuasa ke Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Berbagai strategi digunakan oleh British untuk meluaskan kuasa di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Demi mencapai matlamat perluasan kuasa, British melaksanakan taktik manipulasi, desakan dan ugutan serta mengadakan perjanjian dengan pemerintah tempatan untuk meletakkan negeri Melayu tersebut di bawah pengaruh British. Strategi manipulasi. Suasana yang tidak stabil dan kekacauan berlaku di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan membuka peluang kepada British untuk melaksanakan strategi manipulasi di negeri Melayu tersebut. British menggunakan bantuan kepada pihak yang berkepentingan untuk membolehkan British meluaskan pengaruhnya di negeri Melayu tersebut. Manipulasi di Perak. British memperoleh peluang untuk menguasai Perak apabila berlaku perang larut dan perebutan tahta Kesultanan Perak dalam kalangan kerabat di Raja Perak. Gubernur negeri-negeri Selat Andrew Clark mengambil peluang daripada kedua-dua peristiwa tersebut untuk campur tangan dan bertindak sebagai orang tengah menamatkan kekacauan di Perak. Alasan British adalah untuk menyelamatkan rakyat Perak daripada keadaan kucar-kacir. Perang Larut 1861 hingga 1874. Pemerintah Larut Tengku Menteri Nga Ibrahim membawa masuk ramai pelombong Cina memajukan pelombongan biji timah di Larut. Pergaduhan pelombong Cina antara kumpulan Qi Hin dan Haisan untuk mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing menyebabkan tercetusnya Perang Larut. Pergaduhan yang berpanjangan di Larut menjejaskan perdagangan biji timah di negeri-negeri Selat. Golongan pelabur Eropah dan pedagang negeri-negeri Selat meminta British campur tangan untuk melindungi pelaburan mereka dalam perlombongan biji timah. Perebutan tahta Kesultanan Perak. Perak mengamalkan sistem penggiliran dalam pewarisan tahta Kesultanan Perak yang diasaskan pada awal tahun 1820-an. Mengikut sistem ini, bakal raja perlu melalui 3 jawatan, iaitu Raja Dihilir, Raja Bendahara dan Raja Muda sebelum berhak ditabarkan sebagai Sultan. Pada akhir abad ke-19, berlaku krisis dalam kalangan kerabat diraja berkaitan sistem pewarisan tahta dalam Kesultanan Perak. Wilayah kekuasaan Nga Ibrahim. Melalui peta tersebut, kita dapat lihat wilayah kekuasaan Nga Ibrahim, wilayah kekuasaan Raja Ismail, wilayah kekuasaan Raja Yusuf, wilayah kekuasaan Raja Maharaja Lela dan wilayah kekuasaan Raja Abdullah. Baiklah, pertabalan Sultan Ismail. Selepas kemangkatan Sultan Ali Raja Ismail, iaitu Raja Bendahara dilantik sebagai Sultan, mendapat sokongan pembesar Hulu Perak termasuk Nga Ibrahim dan Menteri Larut. Bantahan Raja Yusuf. Raja Yusuf iaitu Raja Dihilir menuntut haknya sebagai Sultan setelah sekian lama diketepikan. Tuntutan Raja Abdullah. Raja Abdullah iaitu Raja Muda tidak ditabarkan sebagai Sultan kerana tidak hadir ke upacara pemakanan Sultan Ali walaupun dijemput. Menuntut kembali haknya sebagai Sultan akibat masalah kewangan dan desakan golongan pelabur Eropah dan Cina. Mendapat sokongan pembesar Dihilir Perak seperti Datuk Maharaja Lela. Kekacauan di Perak membuka ruang kepada British untuk melakukan manipulasi politik. Andrew Clark iaitu Gubernur negeri-negeri Selat menyokong Raja Abdullah dan menyatakan kesediaan British untuk membantu mengesahkan Raja Abdullah sebagai Sultan Perak dan menamatkan persengketaan pelombong Cina di Larut demi mewujudkan keamanan di Perak. Manipulasi British di Selangor. Sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Samad 1857 hingga 1858, tercetus pertelingkahan dalam kalangan kerabat di Raja Selangor yang menyebabkan berlakunya Perang Kelang. British turut campur tangan dalam pertelingkahan tersebut untuk meluaskan pengaruh di Selangor. Sila perhatikan peta Selangor tersebut. Pihak yang terlibat dalam Perang Kelang pada 1866 hingga 1874. Raja Abdullah bin Raja Jaafar memperoleh hak mentadbir daerah Kelang daripada Sultan Abdul Samad. Berjaya memajukan daerah Kelang sebagai pusat pengeluaran biji timah dengan pembukaan lompong di sekitar Ampang dan Kuala Lumpur. Mendapat sokongan kumpulan Haisan. Raja Mahdi bin Raja Sulaiman. Putera Raja Sulaiman yang mentadbir Kelang sebelum diserahkan kepada Raja Abdullah.
Kemajuan pelembungan biji timah di daerah Kelang mendorong Raja Mahdi menuntut hak atas daerah tersebut yang pernah diletakkan di bawah kekuasaan ayahandanya mendapat sokongan kumpulan Gihin. Daripada gambar raja tersebut kita dapat lihat yang pertama ialah gambaran pelukis menunjukkan Raja Mahdi bersedia untuk menyerang Raja Abdullah dan gedung yang di Kelang pada 1868. Dan gambar gedung Raja Abdullah merupakan pusat pengumpulan biji timah di Lembah Kelang. Dan juga kota Raja Mahdi di Kelang, dan berikut ialah gambar Tengku Dahyuddin yang dikenal sebagai Tengku Din yang dilantik sebagai wakil Sultan Selangor untuk menamatkan Perang Kelang. Kekacauan di Selangor memberikan peluang kepada British melaksanakan manipulasi politik. British memihak kepada raja dan pembesar yang boleh membawa keuntungan dari segi ekonomi, terutama perdagangan biji timah. Oleh sebab itu, British memberikan bantuan tentera kepada Tunku Kudin untuk menamatkan Perang Kelang. Melalui bantuan tersebut, British mengharapkan Sultan Selangor sedia menerima perlindungan British bagi mewujudkan kestabilan di Selangor. Manipulasi British di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. British berpeluang melakukan manipulasi politik Negeri Sembilan apabila berlaku perbalahan pembesar Melayu di daerah Sungai Ujong yang kaya dengan biji timah. Kepentingan Sungai Linggi. Sungai Linggi merupakan laluan penting yang menghubungkan daerah Sungai Ujong dengan kawasan sekitarnya. Penguasaan ke atas Sungai Linggi membolehkan pembesar mendapat hak memungut cukai terhadap pedagang untuk membawa keluar biji timah melalui sungai tersebut untuk dibawa ke pelabuhan Melaka. Kuala Linggi pintu gerbang keluar masuk perdagangan kawasan pedalaman seperti Sungai Ujong dan Rembau ke Melaka. Sila perhatikan peta tersebut. Persaingan pembesar memungut cukai di Sungai Linggi. Datuk Kelana, Datuk Syah Bandar dan Datuk Muda Linggi saling bersaing untuk mengawal pemungutan cukai di Sungai Linggi. Namun begitu, persengketaan Datuk Kelana dan Datuk Syah Bandar dimanipulasi oleh British. Melalui bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana untuk mengalahkan Datuk Syah Bandar, British memperoleh hak memungut cukai di Sungai Linggi. Sila perhatikan pada raja tersebut, iaitu ilustrasi benteng yang didirikan di sepanjang Sungai Linggi oleh pembesar yang bersaing untuk memungut cukai hasil biji timah dari Sungai Ujong. Perbalahan besar di daerah Sungai Ujong dan persaingan untuk menguasai Sungai Linggi menjejaskan kegiatan perdagangan di negeri Selat. Manipulasi British dalam konflik ini berjaya meletakkan daerah Sungai Ujong yang kaya dengan biji timah di bawah kekuasaan British. Kedua, desakan dan paksaan kepada raja-raja Melayu menerima perlindungan British. British turut menggunakan strategi mengugut dan mendesak pemerintah tempatan untuk menerima perlindungan British. Desakan British di Selangor. Anda telah mempelajari tindakan campur tangan British sewaktu berlaku kekacauan di Selangor. Walaupun British memberikan bantuan ketenteraan untuk menamatkan kekacauan di Selangor, namun British tidak berjaya memujuk Sultan Abdul Samad untuk menerima perlindungan British. British terus mencari alasan untuk meletakkan Selangor di bawah pengaruhnya untuk menguasai kekayaan biji timah di Selangor. Sila perhatikan gambar raja tersebut, iaitu menunjukkan kapal perang British membedil kubu Raja Mahdi di Kuala Selangor. British mendapat alasan untuk mendesak Sultan Selangor menerima perlindungan British apabila berlaku peristiwa yang menggugat aktiviti perdagangan British di perairan Selangor, iaitu rompakan kapal dagang British pada tahun 1873. Kapal British dalam perlayaran dari Pulau Pinang ke Melaka dirompak berdekatan perairan Kuala Lumpur. Dan juga serangan rumah api pada tahun 1874, berlaku serangan terhadap rumah api di Tanjung Racado. Rumah api Tanjung Racado dikenal sebagai Tanjung Tuan Negeri Sembilan. Seterusnya adalah desakan dan paksaan British di Pahang. British tidak mempunyai ruang untuk melakukan manipulasi dan memaksa Sultan Pahang menerima perlindungan British. Hal ini demikian kerana di Pahang tidak berlaku kekacauan dalam kalangan kumpulan pelembung Cina yang boleh dijadikan alasan oleh British untuk campur tangan. Tambahan pula, Sultan Ahmad amat berhati-hati dalam berundingan dengan pihak British yang berusaha memujuk baginda menerima perlindungan British. Pada tahun 1887, British mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar di Selangor untuk memujuk Sultan Pahang menerima seorang wakil British di Pahang. Pada tahun 1888, British memperoleh peluang untuk mendesak dan memaksa Sultan Pahang menerima perlindungan British apabila berlaku kematian seorang lelaki berbangsa Cina bernama Gu Hoi yang ditikam di perkarangan istana. British mendakwa Gu Hoi ialah rakyat British dan Sultan diminta bertanggungjawab atas kematian rakyat tersebut. Sultan Pahang dipaksa untuk menerima perlindungan British dengan alasan Sultan tidak mampu mewujudkan keadilan dan ketenteraman awam.
Strategi menentangi perjanjian dengan pemerintah tempatan. Bagi mengukuhkan kuasa, British mengadakan perjanjian dengan pemerintah tempatan untuk mengikat persetiaan menerima pengaruh British dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Perjanjian pertama British dengan negeri-negeri Melayu ialah perjanjian dengan pembesar Perak di Pulau Pangkor yang dikenali sebagai Perjanjian Pangkor 1874. Dalam perjanjian Pangkor 1874 ialah tujuannya untuk mengukuhkan kuasa British di Perak. Andrew Clark iaitu Governor negeri-negeri Selat bertindak memanggil Ketua Kumpulan Gihin dan Haisan untuk menamatkan perselisihan faham antara mereka. Pembesar-pembesar Melayu yang bertelaga dipanggil untuk berunding di Pulau Pangkor bagi menamatkan perselisihan di Perak. Antara pembesar Melayu yang hadir ialah termasuk Raja Abdullah, Ngai Ibrahim, Datuk Sagur, Sultan Ismail dan Raja Yusuf tidak menyertai rundingan tersebut. Antara syarat perjanjian Pangkor, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberikan sebuah jajahan kecil untuk ditadbir. Sultan menerima seorang residen British, nasihatnya mesti diminta dan dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran kecuali berkaitan dengan Islam dan adab Melayu. Ngai Ibrahim diakui sebagai orang kaya Menteri Larut dan menerima seorang penolong residen. British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Perjanjian Pangkor menekankan kejayaan penguasaan British secara langsung dalam hal ehwal pentadbiran ekonomi di Perak. Perjanjian tersebut menjadi titik tolak peralihan kepada British bagi perjanjian seterusnya dengan pemerintah negeri Melayu yang lain, iaitu Perjanjian British Sungai Ujong pada 1874. Antara syarat perjanjiannya ialah Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong. British mempunyai kuasa penuh memungut cukai di Sungai Linggi. Seterusnya ialah Perjanjian British Selangor pada 1875. Antara syarat perjanjian ialah British membantu Sultan memerintah negeri. British mengantar J.G. Davison menetap di Kelang dan Frank Sutton menetap di Langat untuk membantu pentadbiran Selangor. Dan seterusnya ialah Perjanjian British Pahang pada 1887. Antara syarat perjanjian ialah British menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa seperti pegawai konsul di Pahang. British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang. Pahang tidak membenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Melalui perjanjian dengan pemerintah tempatan, British berjaya mengikat persetiaan pemerintah tempatan untuk menerima nasihat British dalam hal ehwal pentadbiran ekonomi di negeri Melayu. Hak Clifford dilantik sebagai wakil British di Pahang selepas perjanjian pada tahun 1874. Sistem residen. Melalui berbagai strategi perluasan kuasa, British dapat melaksanakan sistem residen di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. British menempatkan residen melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintahan tempatan dan Raja-Raja Melayu. Apakah peranan residen British? Menasihati Raja Melayu dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali berkaitan dengan agama Islam dan adat Melayu. Semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi. Baiklah, melalui pada gambar raja tersebut kita dapat perhatikan bahawa J.W. Bush, residen British di Perak di bawah Sultan Abdullah, J.P. Roger, residen British pertama di Pahang pada tahun 1888 hingga 1856 di bawah Sultan Ahmad, J.G. Davidson, residen pertama di Selangor 1874 hingga 1875 di bawah Sultan Abdul Samad. Manakala Martin Lister, residen pertama di Negeri Sembilan pada tahun 1895 hingga 1857 di bawah Tunku Muhammad Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Kejayaan menempatkan residen membolehkan British melaksanakan sistem residen di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Pelaksanaan sistem residen merupakan sistem pemerintahan British secara tidak langsung di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Ciri-ciri kedudukan Sultan dan pembesar dikekalkan. Nasihat British mesti diterima dan Sultan tidak lagi membuat undang-undang seperti sebelumnya. Sultan dan pembesar kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pemungutan cukai. Residen mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar dan negeri. Peranan pembesar ini digantikan oleh pegawai-pegawai British. Jabatan-jabatan dan sistem bercorak barat digunakan bagi menggantikan sistem pentadbiran tradisional. Baiklah, sila perhatikan ilustrasi pada gambar tersebut. Kita dapati bahawa beginilah sistem pemerintahan British perkenalkan kepada negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan Perak. Tetapi realitinya semua sistem ini masih dilaksanakan sehingga sekarang. Percaya atau tidak? Sekian, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada bab seterusnya.